Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi forum kita yang selagi belum bermula sebenarnya ya. Jadi yang di luar yang masih lagi sedang bertungkus lumus menghadapi juadah malam ini, silakan sambil kita mendengar forum malam ini secara santai insya-Allah, dan boleh lagi untuk masuk untuk penuhi ruang-ruang dalam masjid ini insya-Allah. Dan kita juga sedang disaksikan secara langsung oleh ramai orang yang di luar sana maupun yang di rumah-rumah secara live streaming ini, so boleh saksikan di rumah di atas katil kan, boleh silakan, tidak ada masalah. Baik, hadirin hadirat sekalian, malam ni kita menampilkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi di kalangan kita ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya ini yang paling hampir dengan saya ialah Al-Fadhil Ustaz Razali Tahir ya. Dia bukan abang kepada Fazal Tahir tak. Al-Fadhil Ustaz merupakan mudir di Institut Tahfiz di Tahfiz Al-Mizan ya, di Sungai Besi. Bukit Sungai Besi pula, di Bukit Besi, Iron Hill di Terengganu. So kita terbangkan jauh daripada Bukit Besi, Terengganu. Di sebelah beliau ialah Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid Idris, merupakan penasihat kepada Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, merangkap ahli panel kajian akidah dan syariah Jabatan Mufti Perlis. Dan di hujung sekali yang hitam-hitam si tumpuk manggis, walaupun hitam senyumannya manis ya. Beliau merupakan kita sering melihat beliau di kaca-kaca TV, merupakan salah seorang finalis pencetus ummah musim yang kedua. Ustaz Yusuf Arba'in, beliau merupakan sahabat lama saya. Kami dulu satu kelas dulu sewaktu di UIA dulu. So lama dah tak berjumpa, malam ini alhamdulillah bertemu kembali di pentas forum bicara ummah di Perkembangan Sunnah ini insya-Allah. Ustaz Yusuf kita terbangkan dari Kuala Lumpur dan baru sampai mendarat petang tadi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, malam ini ketiga-tiga mereka akan berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan juga tip-tip nasihat-nasihat untuk kita semua. Topik yang diberikan untuk kita kupas malam ini secara ringkas ialah untuk kita melihat dan menilai semula, dan mungkin untuk memperingati semula tentang siapakah yang dikatakan golongan yang berjaya. Kita sedia maklum bahawa kita, kalau anak-anak kita masuk exam, kita nakkan supaya mereka berjaya. Kalau kita mengambil lesen memandu, kita nakkan supaya berjaya. Kita hadiri temu duga pun kita nakkan kita ni mencapai kejayaan. Kita buat apa sahajalah dalam dunia ini, kita harap kita nak berjaya. Kita buat bisnes nakkan berjaya. Ringkasnya kita sedia maklum bahawa kesemua kerja buat kita dalam dunia ini, kita nakkan supaya kita ini mencapai kejayaan. Saya nak tujukan soalan ini kepada Al-Fadhil Ustaz Rashid di tengah-tengah. Kalau kita katakan semua benda kita nakkan berjaya, pernahkah kita tanya soalan dalam hidup kita ini, apakah aku ini hidup sebagai seorang yang berjaya? Apakah aku sekarang ini sedang hidup dan menjalani kehidupan di atas jalan orang-orang yang berjaya? Apakah aku sekarang ini sedang menuju ke jalan kejayaan sebenarnya? Untuk itu mari kita berikan tumpuan sepenuhnya untuk Al-Fadhil Ustaz Rashid membuka ruang malam ini untuk berkongsi dengan kita siapakah sebenarnya, ataupun apakah yang dimaksudkan ta'rif sebenarnya yang kita katakan sebagai golongan orang-orang yang berjaya ini insya-Allah. Silakan Al-Fadhil Ustaz Rashid. Ya, baik. Tunggu sana Ustaz Rashid boleh? Sabar sana. Soalan ataupun berita baik untuk para muslimat kita, kaum ibu kita, boleh masuk ke ruang muslimat di atas ini, penuhi ruang di atas. Masih lagi ramai yang boleh masuk, silakan untuk serbu masuk secara kehormat insya-Allah. Jadi Ustaz Rashid, kita boleh mulakan. Silakan untuk Ustaz mengupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak sebagai moderator, sahabat-sahabat saya ahli panel, Ustaz Razali, Ustaz Yusuf, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada istilah golongan yang berjaya, seperti mana yang dinyatakan tadi, bahawasanya setiap daripada kita inginkan kejayaan. Kalau ada orang yang gagal pun, dia akan kata kegagalan ini ialah untuk dia berjaya. Tetapi bila kita membicarakan dalam konteks majlis kita ini, dalam program kita ini, maka tidak dapat tidak kita kena merujuk kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan rajin berinteraksi dengan Al-Quran, mungkin dalam satu ketika dulu sukar kita nak kena ada indeks Al-Quran, nak cek perkataan apa yang berkaitan dengan berjaya. Yang kita tahu hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, maka cari perkataan falah. Sekarang ni benda tu bukan susah, masing-masing ada internet apa semua, tuan-tuan boleh masuk je, nak Google ke nak Yahoo ke apa ke, cari perkataan itu di dalam Al-Quran, akan bersusun. Kita boleh ihsa, kita boleh banci, kita boleh tengok apakah yang diisyaratkan, yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang kejayaan dan siapakah golongan yang berjaya. Dan yang paling mudah sekali bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia buka muka surat awal di dalam Al-Quran, Suratul Baqarah. Pada muka surat yang pertama itu, dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu berada di dalam petunjuk, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah golongan yang berjaya. Maka kalau kita ambil daripada situ pun tuan-tuan, kita boleh memahami keseluruhan teks tentang kejayaan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Semuanya terkait dan terikat dengan apa yang dibicarakan dalam Suratul Baqarah. Tuan-tuan boleh ingat, Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Itu yang demikian itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Sampailah tuan-tuan jumpa ayat Allah Ta'ala sebutkan tentang orang muttaqin tadi, iaitu orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, mendirikan salat dan memberikan nafkah, infak daripada rezeki yang diberikan. Orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelum daripadanya. Dan orang yang yakin dengan hari akhirat. Allah Ta'ala simpulkan orang-orang ini, ciri-ciri ini, Allah kata ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada pada suatu petunjuk yang besar. Para ulama tafsir bila sebutkan kenapa Allah Ta'ala kata huda dengan lafaz nakirah, dengan lafaz yang terbuka begitu, nak menunjukkan bahawasanya besarnya petunjuk yang Allah Ta'ala bagi. Besarnya petunjuk yang Allah Ta'ala bagi itu kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelum daripadanya, yang semuanya itu terikat kepada beberapa perkara, yaitu yang pertamanya iman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Alkitab, beriman kepada hari akhirat, beriman ataupun kemudiannya mendirikan salat, dan seterusnya menunaikan zakat dan menginfak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah antara tonggak utama untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang dapat benda tu, Allah Taala kata wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan yang berjaya. Atas dasar itu tuan-tuan ambil ayat itu, tuan-tuan buka lagi yang seterusnya, disimpulkan oleh para ulama tentang ta'rifan berjaya yang dikehendaki oleh Al-Quran, ialah orang-orang yang memperolehi dan mendapat apa yang dia inginkan dan terselamat daripada benda-benda yang dia takuti.
dapat benda yang dia mau, terselamat dan terhindar daripada benda yang dia tak mau, yang dia tak suka. Itu orang yang berjaya. Kita dekatkan lagi maksud. Yang dikatakan berjaya ialah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Pasal itu yang kita mintakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi golongan yang berjaya ialah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar daripada, lawan daripada petunjuk ialah kesesatan. Terhindar daripada kesesatan. Natijah daripada itu, orang yang berjaya ialah orang yang mendapat redha dan syurga daripada Allah dan terhindar daripada murka dan azab neraka daripada Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, masa kita tak panjang, cukup sekadar tu yang boleh saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rashid. Saya seronok dengan takrif Ustaz Rashid tu, dia ringkas dan pendek, kita pun senang faham. Kalau panjang-panjang pun kita pun jadi lapang sajalah kan. Baik, yang di luar boleh masuk lagi, kita masih lagi ramai lagi, banyak lagi ruang kosong di dalam ni, kita boleh masuk lagi. Yang muslimat boleh lagi naik terus ke atas untuk penuhkan ruang-ruang di atas, insya-Allah. Saya nak beralih kepada PU kita ni, PU Yusof Arba'in. Saya ingat ni Ustaz Yusof lah, Datuk M. Nasir ada sebuah lagu saya ingat. Apa nama lagu tu? 73 jalan kan? Apa? Yang sampai hanya satu jalan kan? Saya ingat lagu tu, saya agaklah mungkin lagu itu diinspirasikan daripada sebuah hadis kot. Yang Nabi kata akan berpecahnya umat ini kepada 73 jalan golongan yang kulluhum finnar, kesemuanya dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan sahaja yang akan selamat. Ustaz Yusof, kita bila baca hadis yang itulah, apa sikap kita sebenarnya? Kita nak pulun cari siapakah golongan 72 itu kah? Ataupun kita nak tengok, nak semak siapakah golongan yang satu yang Nabi kata selamat itu? Dan orang kita kata pasal apa yang satu itu selamat? Apa dia ciri-ciri yang dimiliki oleh mereka? Apa dia checklist yang kita boleh buat malam ini secara ringkasnya? Kalau ada checklist kita boleh buat, nak tengok kita apakah senarai itu ada dengan kita. Nak pastikan, nak jamin bahawa oh, aku sedang menjalani sebuah kehidupan sebagai seorang hamba Allah Muslim yang selamat dan akan mencapai kejayaan. Kalau boleh Ustaz Yusof kongsi kita malam ni, insya-Allah. Nak menyanyi pun boleh lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Al-Fadil Tuan Moderator kita Ustaz Abdul Razak, pandai dia berceloteh tuan-puan Yang seterusnya kepada Al-Fadil rakan panel saya Ustaz Ghazali dan juga Ustaz Rashid. Jadi malam ni sepatutnya saya sebagai moderator, tapi naik makam sikit lah. Jadi ahli panel ni sebenarnya subhanallah, rasanya tak layak nak duduk di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, dan ramai di hadapan kita ni para asatizah yang hadir bersama dalam majlis sesi forum pada malam ni. Jadi kalau ada mana-mana yang saya tersilap, tersalah, mohon ditunjuk ajar. Buang cepedak di luar pagar, ambil galah tolong colokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Baik, kembali kepada persoalan yang diajukan tentang beberapa golongan yang kita biasa mendengar hadis yang mana istilah itu diletakkan di bawah firqah an-najiyah, iaitu golongan yang terselamat. Jadi Al-Fadil Ustaz Idris, Ustaz Rashid telah menyebutkan bahawa istilah orang yang berjaya ini, Ustaz telah sebut beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim
Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan ingatlah. Tuan-tuan ni macam Imam Syafi'i, dia dengar, dia boleh ingat sampai bila-bila, insya-Allah. Baik. Golongan yang selamat yang disebutkan tentang jumlahnya 33, 72 itu dibicarakan oleh para ulama di bawah tajuk dipanggil Al-Firqah An-Najiyah, iaitu golongan yang selamat. Golongan yang selamat ni golongan yang mana? Golongan yang berjaya ni golongan yang mana? Saya ambil sedikit isi daripada Ustaz Abdul Rashid tadi adalah bahawa kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran pada ayat yang 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apa kata Allah? Orang yang Allah jauhkan dia daripada api neraka, dia dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang berjaya. Maka orang yang berjaya yang keluar, yang dia masuk ke dalam syurga, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Nabi menyebutkan bahawa ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Nabi kata, tidak ada sesuatu perkara yang boleh membawa kamu itu dekat kepada syurga, yang bawa kamu itu jauh kepada neraka, melainkan telah aku terangkan kepada kamu. Jadi nak tahu apakah kelompok yang berjaya yang masuk ke dalam syurga, Allah jauhkan dia daripada api neraka, maka kita kena rujuk beberapa hadis Nabi. Antaranya hadis yang kita pernah mendengar istilahnya al-jamaah. Hadis itu berbunyi, kata Nabi, ala inna min qablakum min ahlil kitab iftariqu ala sintain wa sab'ina millah. Nabi kata, ketahuilah kamu, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada ahli-ahli kitab, mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian Nabi sebut, Nabi mula perkataan wa inna, sesungguhnya, maknanya Nabi suruh kita fokus. Nabi kata wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, iaitu agama Islam, sataftariqu ala 73, agama Islam ini dia akan terbahagi, kumpulan-kumpulannya akan terpecah menjadi 73. Nabi kata yang 72 itu adalah, kata Nabi, finnar, dia masuk dalam api neraka. Nabi menyebutkan 72 masuk dalam api neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu sahaja yang akan masuk ke dalam syurga. Nabi kata apa? Al-jamaah. 72 masuk ke dalam api neraka, satu sahaja yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga disebut dengan kalimah al-jamaah. Jamaah. Apa maksud jamaah di situ? Ramai orang dia mendakwa diri dia itu adalah kelompok jamaah itu. Orang ni kata sayalah jamaah yang satu itu, kumpulan ni kata sayalah sayalah termasuk dalam jamaah itu. Tetapi kalau kita kumpul hadis Nabi, ada satu lagi hadis yang tadi hadis riwayat Abu Daud, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi menyebutkan bahawa ada tambahan lafaz riwayat. Nabi kata kulluhum finnar, 72-nya masuk ke dalam api neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu. Tapi yang satu ni Nabi tambah, Nabi sebut dalam perkataan yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, sesiapa yang berada pada jalanku dan berada pada jalan para sahabatku. Jadi jemaah yang disebutkan jamaah pada hadis yang pertama riwayat Abu Daud tadi, kalau dihimpun pada hadis yang kedua, dia merujuk kepada siapa? Ma ana alaihi wa ashabi.
ashabi. Siapa yang berada pada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berada pada jalan para sahabat, maka dia termasuk di dalam kumpulan yang satu itu yang akan dibawa oleh Allah masuk ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini dan sampailah bila-bila, kita mesti berada pada jalan yang satu itu. Agama yang benar, jalan yang benar hanyalah satu. Jalan yang tidak benar, jalan yang membawa terpesong menuju ke neraka ni banyak. Itu yang ada hadis yang kata Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi buat satu garisan, Nabi kata inilah jalan yang benar, hadhihi sabil, inilah jalan yang benar. Kemudian Nabi buat garisan kiri dan kanannya. Nabi ni dia, teknik Nabi mengajar untuk bagi sahabat ni tangkap, dia faham. Dia buat bentuk garisan. Kata Nabi, yang ini satu je jalan yang benar. Yang kiri dan kanan yang ada garisan-garisan ini, semua itu adalah jalan-jalan yang membawa kamu kepada kesesatan. Maka jalan yang banyak itulah yang seharusnya kita hindari, supaya kita tidak termasuk dalam kelompok yang Allah Subhanahu wa taala campak kita ke dalam api neraka. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Maka itulah orang yang berjaya, yang disebut sebagai firqah an-najiyah. Masih Ustaz Razak. Masya Allah, sebiji macam dalam TV lah tengok. Kalau dia ada dengan asap-asap belakang ni memang sah, macam dengan rancangan PU apa, itu semua lah insya-Allah. Baik, apa nama, Ustaz Yusof telah pun bagi kita lagi kembangkan lagi isu ini, telah pun sebutkan lagi beberapa ciri-ciri utama yang penting, dan untuk kita cek semula apakah kita sekarang ini berada di atas track yang benar dalam kehidupan kita ini. Saya nak tengok pula apa ni, mari kita tengok pula pandangan daripada Ustaz Ghazali kita ini. Ustaz, kita dah dengar tadi apa Ustaz Rashid dah bagi takrifnya, Ustaz Yusof dah bagi sikit dia punya ciri-cirinya. Mengikut pengamatan Ustaz lah, agak-agaknya lah, adakah umat Islam sekarang ini, tak perlu tengoklah satu dunia, nak tengok umat Islam di Malaysia kita ini, agak-agak Ustaz lah, adakah kesemuanya berada di atas jalan itu, yang satu itu, ataupun ada juga setengah golongan, setengah orang yang dia tak ikut jalan itu, ataupun dia mungkin tak nampak jalan itu, ataupun dia rasa macam dia ikut jalan itu tapi sebenarnya tidak. Jika ya, katakan ya lah Ustaz. Dan jika ada, mengapa benda itu boleh berlaku? Boleh Ustaz, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Syekh Al-Habib Abdul Razak Muttalib kita, yang dihormati Syekh Al-Habib Abdul Rashid, Syekh Al-Habib Yusof. Saya ni sebenarnya bukan penyumbat go. Hak ni jaga go, hak tukang sumbat go ni dua orang ni. Saya cuma passing je. Jaga go bagi bola saya passing dia orang. Dia orang lah sumbat go. Baik. Apabila bercakap mengenai al-firqatun najiyah, golongan yang berjaya, sudah tentu di sebaliknya ada firqah yang tidak berjaya, firqatul dhalah, sesat. Dia dah memang dah gitu, dia opposite. Ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif. Selagi makhluk iblis itu hidup, jangan haraplah boleh berjaya sampai kiamat. Mesti ada. Saya lebih suka fokus kepada al-firqatun najiyah ini dari dimensi syaitan, iaitu iblis.
Sebab kita ini diperingatkan Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Dia tu musuh kamu yang real. Kita musuh ialah syaitan. Jadi sebab itu, untuk balance antara kita tahu firqatun najiyah, jalan yang berjaya dengan jalan yang tak berjaya, maka tidak kita kena memahami dan juga mengenali apa dia jalan syaitan. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf, ketika Allah Ta'ala telah mencipta Adam AS dan mengarahkan kepada semua makhluk di alam langit sana supaya bersujud kepada Adam AS. Semua makhluk malaikat bersujud illa iblis, malaikat iblis. Apa kata iblis apabila Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, pasal apa kamu tak sujud kepada makhluk yang kuciptakan? Dalam ayat yang lain, iz amartuka, di saat aku arahkan kepada kamu supaya sujud, mengapa kamu tak nak sujud? Maka jawab iblis mudah saja, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada makhluk yang kau ciptakan itu. Cipta aku daripada api, dia daripada tanah. Sepatut tanahlah kena sujud ke api. Lagi pula aku lagi dulu ciptaan daripada dia. Dia tu baru, aku ni lama. Patutnya orang baru kena hormat pada orang lama. Di sini timbul krisis nilai. Maka agama yang pertama diciptakan atau diberi pada umat dunia hari ini ialah krisis nilai. Nilai banyak. Nilai keagamaan, nilai akhirat, nilai pahala, nilai harta dan sebagainya. Itu saya akan kupas lah bentuk. Nilai itu. Kerana nilai ini dia takabur. Itu pakaian dia, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana nilai ini dia menjadi kafir, dan kerana nilai ini dia enggan untuk nak mentaati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pandang pada manusia hari ini, sesiapa yang mempunyai sikap ni, sikap takabur dan sikap takabur dan juga iba, enggan menuruti firman Tuhan. Tak kira lah mung nama apa sekalipun, jemaah apa sekalipun, duduk di negara mana, umumnya kana minal kafirin, semua ingkar, semua golongan kufur. Apa makna takabur di situ? At-takabur ialah at-takabur seperti yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam babul ilm, batarul haq, al-istikbar, batarul haq wa ghamtin nas. Takabur itu ialah menolak kebenaran. Kebenaran ini ialah apabila dikedepankan kepadanya hujah yang jelas daripada Allah Azza wa Jalla. Tak kira daripada sudut apa agama, dari sudut akidah, dari sudut ibadat, dari sudut muamalah, politik dan sebagainya, didatangkan dengan hujah-hujah yang jelas, tiba-tiba menolak, ini adalah istikbar. Wa ghamtin nas, memandang orang lain itu lekeh. Didatangkan kebenaran yang sebegitu banyak, dia menganggap bahawa akulah the best, pendapat aku the best. Bahkan tak nak dengar langsung. Ini yang panggil ghamtinas. Jadi sebab itu sambungan daripada firman Allah Ta'ala, strategi yang digunakan oleh iblis untuk memastikan Adam AS dan seluruh zuriatnya tidak berjalan di atas jalan as-subul, sabilullah tadi ini, atau panggil siratul mustaqim ini. Dia ada 4 jalan yang dibuat di tepi kiri dan kanan jalan Allah Azza wa Jalla. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Bukan ayat ni. Qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ayat ini banyak sebenarnya. Ini saya ambil dalam surah Al-A'raf dan surah Al-Hijr lain pula. Ya Rabb, oleh kerana engkau lah yang menyebabkan aku ni jadi sesat. Cuba tengok jahat iblis ni. Aghwaytani, engkau lah ya Rabb menyebabkan aku ni jadi sesat. Bukan dia kata dia sesat dengan sendiri, tidak. Dia tuduh Tuhan tu pula. Ada tak orang perangai lagu ni? Islam semua salah, dia seorang je betul. Sama lah. Ini pakaian iblis lah ni. Dah nak berjaya pun lagu tu. Bahan neraka lah mu jawabnya. Tak. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini strategi. Aku akan pasti mereka ini melencong daripada jalanmu yang lurus. Siratakal mustaqim. Ingat mu ya Rabb, aku akan pastikan dia ni dan seluruh anak cucu cicit dia ni tidak akan menyusuri perjalanan siratakal, jalan hak yang kamu highwaymu daripada Perlis Kuala Lumpur tu, aku tak boleh lalu. Aku suruh lalu jalan lain, lalu kok gerik. Suruh lalu kok jalan lain. Biar jangan sampai di Kuala Lumpur, pandang muka dia. Dia akan buat jalan off road, dia panggil. Betul tak? Mesti panggil off road. Tak ini bahasa gambar ni. Jalan kiri dan kanan dia seperti yang disebut oleh Ustaz Yusuf tadi. Hadis ini riwayat Ibnu Mas'ud, yang riwayat oleh Al-Bazzar, Al-Hakim, Sahihul Albani sebagainya. Dalam hadis itu menyebut Nabi SAW menggaris garisan yang lurus, kemudian menggariskan kiri dan kanannya. Apa Nabi sebut? Hadhihi subulun, inilah jalan sesat. Ada riwayat lain menyebut hadhihi subulun mutafarriqatun, inilah jalan sesat yang memisahkan kamu daripada jalan yang lurus. Artinya jalan-jalan ni satu simbolisme saja. Sebenarnya ialah apa yang aku suruh, yang aku larang, hak yang aku nak ni, manusia ni akan lari daripada apa yang Tuhan nak. Hak Tuhan suruh dia tak buat, hak Tuhan larang dia buat. Tu je sebenarnya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka daripada arah depan dan arah belakang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini, bukan Ibnu Abbas saja, Mujahid, Qatadah dan lain-lain lagi, berbagai-bagai. Aku akan palingkan mereka daripada jalanmu yang lurus ini daripada arah depan, daripada akhirat. Artinya akhirat tak wujud. Akhirat tak wujud. Syurga neraka tu sebagai, ada ke syurga neraka? Yang penting sekali Tuhan tu wujud tak? Jadi menghala ke depan, artinya menuju ke depan, menuju ke mahsyar sana tu. Sebelum menuju ke sana tu ada satu ideologi yang dibuat oleh iblis, yang dibikin oleh iblis ni, iaitulah jangan mengakui kewujudan akhirat. Artinya buat dosa pahala ni macam tak ada apa. Dosa relax lah brother, tak ada apa. Jadi dia tak nampak syurga tu, dia tak nampak, dan dia tak nampak neraka. Artinya buat baik pun tak nampak syurga, buat baik, buat jahat tak nampak neraka. Jadi maknanya jiwa dia tu kering, macam ikan kering gitu ya. Itu bahaya. Yang kedua, wa min khalfihim, daripada arah belakang, daripada kehidupan mereka. Daripada kehidupan mereka, inilah yang disebut dalam firman Tuhan surah Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Oleh kerana engkau lah yang menyebabkan aku sesat, aku akan perhiaskan dunia mereka sebagai satu matlamat kehidupan. Apabila mereka itu sudah masuk dalam sangka ini, aku akan sesatkan mereka ke semua. Sebab itu hubbud dunya wa karahatul maut, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Satu benda yang buruk. Apa dia dunia yang apa yang manusia yang buruk? Yang buruk sikap dia. Itu hubbud dunya. Maknanya meletak objektif dunia itu lagi besar. Wa karahatul maut, ada pemati itu tak pernah nak fikir. Jangan fikir bab mati-mati, fikir apa kak? Wa an aymanihim, daripada kanan mereka, iaitu daripada sudut agama. Ini yang celaka ni. Dia akan perhiaskan agama ni dengan cara agama dia. Sebab itu Allah Ta'ala ada agama dia, tetapi syaitan membikin agama kiri dan kanannya. Dan inilah yang manusia menyusuri hari ini. Apa yang Tuhan nak lain, apa yang Tuhan nak dia tak buat, apa yang Tuhan tak nak dia buat. Jadi kalau dikira masalah dalal, golongan yang sesat ini ataupun yang tak berjaya ini dari sudut agama, kita tengok hari ini
Masalah yang paling besar yang membawa manusia kepada agama ini ialah punca agama itu. Di mana dia ambil agama ini? Punca. Masdar talaqi. Masdaru at-talaqi itu punca agama. Ada orang ambil punca agama daripada syekh dia. Ada orang ambil punca agama daripada mimpi dia. Ada orang mengambil agama punca dia daripada sesedap rasanya. Dia tidak ada sistem talaqi. Artinya dia bukan ada guru yang mursyid. Dengan kata lain, dia tidak pergi berguru kepada ulama yang muktabar. Hanya main letak serban besar atas kepala, jubah putih, dikira ulama dah. Ini satu penilaian yang salah. Syaitan yang beri nilaian, kita tak pernah cek benda tu. Sebab tu penting dalam agama ini cek. Kalau kita tak cek, kita macam mana? Sebab tu cek ni, alat-alat ini adalah tools. Dia nak tahu betul atau tak betul, kenalah belajar ilmu. Tu ya sebab ilmu hadisnya, ilmu fiqhnya, usul dan sebagainya, ini semua tools untuk kita nak cek dan kita nak semak bahawa adakah benar-benar datang daripada Rabbul Alamin atau datang daripada Iblis. Sebab agama ada dua di dunia, agama Allah, agama Iblis. Sama ada kita menyembah Allah, beribadat pada Allah atau beribadat pada Iblis. Sampai situ dah ni tak? Cukup ada? Banyak dah ni yang saya cakap ni. So dari segi yang pertamanya, itulah dia. Saya lebih fokus kepada sudut pandang yang katakan firqatun najiyah, dia golongan yang berjaya daripada yang dapat menyelamatkan diri daripada khutuwati syaitan, iaitu agama iblis laknatullahu alaihim. Last sekali wa'an syama'ilihim, daripada arah kiri. Apa maksud arah kiri? Iaitulah dia akan menghiaskan kemaksiatan itu supaya manusia gemar mendatanginya. Apabila manusia gemar mendatangi kemaksiatan ini, maka Allah Ta'ala itu tidak ada dalam diri. Maka setelah itu dia akan buat apa dia nak buat. Jadi inilah 4 jalan yang besar yang disediakan oleh iblis semenjak daripada Adam AS sehingga hari kiamat. Jadi sekadar itu saja untuk jazakumullah khair. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Razali. Ustaz Rashid, sebelum kita terlupa supaya nak sambung apa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Razali tadi. Ustaz Razali bawa kita satu lagi sudut yang lain, iaitu tentang agama Allah dan juga agama yang dibawa oleh syaitan ini. Cumanya ialah kita baca surah An-Nas kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mana peranan untuk nak bawa kita ni ke dalam was-was, ragu-ragu ini dibawa oleh jin dan juga dari kalangan jin dan juga manusia. Kadang-kadang kita bagi tahu dekat orang, ya akhi, sahabat, janganlah duk pergi buat yang tu tak betul. Janganlah duk ikut kawan ni, dia tak betul. Tiba-tiba orang akan kata, takkan dia tak betul? Aku tengok dia pakai jubah elok, dia pakai serban, hang tak pakai serban pun. Aku tengok dia pakai jubah tiga lapis, pakai serban 4 helai, dia boleh menyanyi sedap, takkan dia tak betul? Kan? Jadi bila kita katakan, dia ni tak betul, dia punya manhajnya tak clear. So orang yang kita bagi tahu tu dia kata, takkan tak betul? Jadi kita nak bezakan macam mana Ustaz? Yang Ustaz yang duk bawa benda yang betul pun pakai nampak jubah sama juga kan? Jubah Mekah ke Ustaz ni? Kan mana? Mekah kan? Ustaz tu pun jubah Mekah juga, cantik lagi kan? Ada janggut, Ustaz tu pun ada janggut juga. Pakai lebay, dia tu lebih. Ni ada serban apa semua, ni tak pakai serban pun. Macam mana kata dia tu tak betul, ini betul? Boleh tak Ustaz tolong rungkaikan sikit benda ni supaya kita, kalau kita boleh kejap, boleh kemas di atas jalan ni, yakin tak boleh nak diragu-ragu lagi oleh orang-orang lain, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini Allah Taala berikan kepada dia beberapa kelengkapan yang mencantikkan dia sebagai manusia. Yang mana apabila kelengkapan itu digunakan dengan cara yang betul,
maka itulah yang akan membawa dia duduk di atas jalan yang lurus, bukan empat simpang yang dinyatakan oleh Ustaz Razali tadi. Dan jalan yang lurus ini sebenarnya dia perlukan kepada satu kesedaran yang tinggi, tuan-tuan, iaitu bila kita sebutkan satu jalan yang lurus, itu jalan yang dilalui oleh para nabi dan para rasul. Kalau kita tanya siapa yang melalui jalan ini, itu ialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan para rasul yang terdahulu. Bukankah tuan-tuan membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin dan Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah dari kalangan yang diutuskan, yang berada di atas jalan yang lurus. Bila kita tahu itu, Nabi berada di atas jalan yang lurus, para rasul yang lain berada di atas jalan itu, sebagai manusia yang beriman kepada Allah, sebagai manusia yang tahu apakah janji yang Allah Ta'ala bagi kepada para nabi dan rasul ini, tidak lain ialah syurga Allah Ta'ala. Maka kita berbakat-bakat mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul kan? Masa minta tu kita rasa apa sebenarnya? Betapa malangnya kita bila kita minta, tapi kita tak rasa sungguh-sungguh yang kita nak minta. Dan yang lebih malang, bila kita minta tapi kita tidak mengusahakan untuk berada di atas jalan itu. Itu yang dimaksudkan tadi. Kita sekadar, dia punya andaian begini tau tuan-tuan, kalau boleh kita nak misalkan. Tuan-tuan nak pergi cari apa? Orang luar mai daripada luar Perlis ni, kita kata nak pergi cari makan laksa yang paling sedap di negeri Perlis. Tempat mana tak tahu. Tanya kawan-kawan, dia kata tang tutang ni bagi plan elok lah. Kita pun ambil alamat, kita terus buka Google Map ataupun buka Waze. Dia bagi alamat dan dia bagikan panduan. Jalan kot ni ada simpang nombor 3, satgi trafik light nu masuk kanan, lepas masuk kanan satgi terus ambil hak kiri. Katalah macam tu. Ataupun petang tadi saya pergi jalan sampai ke Kuala Sanglang tu. Kawan tu habaq masuk sampai simpang 3 Kuala Perlis, kona kiri terus dia kata. Cari Kuala Sanglang satgi jumpa tempat tu. Tak mau labak sini kan. Dia kita kempen pula. Kalau orang yang bersungguh untuk berada di atas jalan yang lurus, dia akan cakna, dia akan prihatin, dia akan pandang keliling apa signboard, apa tanda yang boleh memastikan dia betul-betul berada di atas jalan tu. Tapi kalau yang hanya bergantung kepada, kita katakan alat-alat GPS ni, yang kadang-kadang dia kata turn right tu 10 meter lepas dah. Lepas tu kita pun telajak, kita hanyut, tak tahu pergi mana. Saya nak ibaratkan, orang yang menggunakan peralatan ini, yang kadang-kadang dia tahu dah tempat tu nak pilih jalan mana, saja diguna tu, dia sebenarnya cuba memandulkan fungsi akal, malah fikir sebenarnya. Dah dia tunjuk kot ni takkan salah kot, kita ikut sudahlah. Bukanlah saya nak condemn peralatan-peralatan ni, memang sebahagian tu dalam kebanyakan masa dia berguna, tetapi ada ketikanya benda-benda tu hanya melambatkan perjalanan kita. Bahkan kadang-kadang dia pergi tunjuk jalan yang sampai kesudah kita tak jumpa. Saya pergi cari satu restoran Cina di Pulau Pinang, last kali jumpa dekat bawah flat. Benda tu rupanya 200 meter belah sana, seberang jalan. Tak ada dalam dia punya dalam map tu. Tapi pasal kita tak mau nak fikir, kita bergantung kepada benda tu. Orang tu saya kata, orang kata jangan bukan jalan ni, takkan. Kadang orang kata takkan jalan ni kot, tak logik. Dia kata dah kau ni tunjuk macam tu, kira betul itu, dia tahulah benda ni. Samalah perumpamaan tadi, nampak ustaz tu, takkan ustaz salah kot, dia mengaji. Kita pula takkan, kita tak boleh nak fikir ke? Takkan kot Nabi datang mai turun ajak sahabat boleh menari bergolek sana, boleh jatuh. Tak cerita bab menari sampai bergolek ni tuan-tuan. Kawan saya mengaji di salah satu tempat yang negeri dia banyak. Dalam Malaysia ada satu negeri tu banyak. Dia ada 9. Zikir atas pondok tu, pusing sampai depan pintu pondok, jatuh tangga gerbu.
Bangkit tu kot nak naik balik, dah pusing lagi. Pasal apa? Tutup guru sekolah lagu tu. Kalau kita ada akal, kita ada jiwa dan nurani, tetapi takkan ini yang Nabi turunkan, takkan ini yang Nabi ajarkan. Sebahagian orang dia tak fikir yang tu, dia fikir apa salahnya, hak kau tu kata tak apa, kau dia kata tak apa, harus. Dia lupa nak mengedepankan sesuatu, iaitu adakah ini yang Nabi bawa turun. Saya cerita pengalaman peribadi tuan-tuan masa mengaji di tanah Arab dulu. Malam lepas tarawih ni pergi satu tempat, ada 2-3 orang muka yang kita kenal, memang ilmuwan, macam mana tak tahu boleh duduk dalam grup tu. Mula-mula bersila. Lepas tu dia main dengan qasidah ada panjang lebih kurang. Dia mula start berzikir, dia melompat, dia bergerak sekali bangkit. Bangkit tu tanya Tok Mufti kami sekali. Dia bangkit, dia mula dengan hayun tangan, dengan bergerak. Kita pun jadi saat ikut tergelak, kena lempak keluar daripada bangunan pula. Kita pun diam, ikut samalah konon-kononnya. Tapi pada masa tu yang boleh kita fikirkan, takkan ini yang Nabi ajak. Kita turun Nabi dengan perjuangan selama 23 tahun memikul hidayah, memikul risalah. Takkan ini yang Nabi bawa. Tentu ada petunjuk, tentu ada orang yang lebih faham. Kita katakan tentu para sahabat lebih memahami apa yang Nabi buat. Kalau kita comparekan seluruh sahabat, kita katakan siapa yang paling rapat dengan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak pernah pun kita baca dalam sirah Abu Bakar sesuatu yang menjurus ataupun menunjukkan ke arah yang seperti itu. Jadi nak cerita kat tuan-tuan, menjawab balik soalan moderator tadi, ialah benda ni bergantung kepada peranan dalaman kita. Kalau kita jadi manusia yang malas berfikir, kita serah bulat-bulat kepada apa yang ada di sekeliling kita ni, dah dia pakak buat, kita pun ikut sama lah. Kalau dia hanyut, aku pun hanyut sama. Bukan hanyut seorang, ramai-ramai hanyut dengan penuh confidence. Itu adalah antara bibit-bibit awal kerugian dan kecelakaan hari akhirat. Malas berfikir. Tuan-tuan buka ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah ceritakan, afala ta'qilun, tidakkah kamu boleh berfikir? Afala tatadhakkarun, afala tatafakkarun. Semua merujuk kepada adanya, karena kita katakan pendirian dalaman kita. Kita sebenarnya nak ke mana? Yang kita nak berada di atas jalan yang Allah redha, jalan para rasul, maka kita kena intai, kita kena perhati keliling, biar sama environment laluan kita tu. Kalau kita tanya kawan kita, betul ke di jalan dia? Betul, jalan tu kami nampak ada kilang padi, nampak ada benang belah kanan, pokok nyok belah kiri. Betul ke? Betul. Baru kena. Dan benda-benda ni, pengamatan keliling ini tidak boleh tidak dengan akal dan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita rujuk kepada wahyu yang Allah turunkan. Sekali lagi, kita kena berinteraksi dengan Quran. Bacalah Quran supaya kita tahu. Dan jangan ragu-ragu dengan apa yang ada dalam Quran. Dan bila kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita beribadah dengan yakin. Bila datang keyakinan itu tuan-tuan, yakin. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di kalangan manusia ada yang menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan ragu-ragu. Betul ke lagu ni? Dan kalau kita ragu-ragu dalam bentuk kita nak memperbaiki diri kita, kita segera akan pergi menuntut ilmu. Kita akan bertanya, kita akan dapatkan pandangan demi pandangan, dapatkan sandaran dan dalilnya. Fine, keraguan yang seperti itu membawa kepada yang positif. Tetapi kalau kita ragu-ragu dalam bentuk Allah Ta'ala ni betul, sungguh ke boleh bagi? Ke ataupun selain daripada Allah ada makhluk lain yang boleh bagi? Orang-orang yang kita katakan buat haji di perkuburan, pi ibadat di kubur, yang pi minta dekat ahli kubur, sebenarnya orang yang mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan dia ragu-ragu. Dia lupa tentang kalimat Allah, Allahus Samad. Allah tempat segala pergantungan jiwa.
Dia lupa pada ayat yang Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Minta daripada aku perkenankan. Bila ada krisis keyakinan seperti itu yang minta pada benda lain. Dengan sangkaan, siapalah kita? Kita orang banyak buat jahat, orang ahli maksiat. Takkan Allah Ta'ala nak pandang amalan kita. Maka kita perlu cari tu alim mana untuk bawa amalan kita ni. Kita perlu minta daripada yang ni untuk tolong, hak mula kata untuk tolong mengangkat kepada Allah Ta'ala. Last sekali potong terus, kita minta kat dia untuk memakbulkan apa yang kita hajatkan. Itulah penyembah-penyembah kubur dalam pelbagai versi dan bentuk yang ada seluruh dunia. Dan tuan-tuan akan tengok penyembah kubur ni hak jenis pakai sarban, pakai jubah punya. Atas dasar mereka itu ragu-ragu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kalau nak dihuraikan panjang tapi saya bagi can. Saya nak hantar bola pula pergi ke PU Yusof nanti. Silakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rashid. Rupanya Ustaz Rashid pun pernah juga zikir sambil menari rupanya no. Macam mana agak betul-betul no? Taubat dah, alhamdulillah. Baik. Apa nama Ustaz Yusof ni? Ada sebahagian orang kita, dia kata, ya aku dulu macam aku buat benda yang pelik-pelik lah, benda yang aku pun tak faham di mana mai sumber apa semua, aku dah, tapi lah ni aku dah tahu dah. Aku nak mengubah hidup aku ini ke arah jalan cara hidup yang lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz Yusof, kadang-kadang ada satu masalahnya, cabaran. Apa dia? Iaitu dalam nak berubah, nak melakukan perubahan itu, ada orang yang duk kritik aku, yang duk perli, yang duk pelekeh, yang duk menjatuhkan semangat kita. Dan kadang-kadang Ustaz Yusof, yang buat benda tu bukan orang lain, orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang mungkin suami kita yang buat macam tu, perempuan kan. Mungkin juga yang buat macam tu isteri kita, mungkin jiran-jiran kita, mungkin adik-beradik kita. Jadi kadang-kadang kita menghadapi cabaran itu, nak merubah hidup menjadi seorang Muslim yang mendapati sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang ada cabaran-cabaran yang macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita buat, nak pergi kuliah pun senyap-senyap kita pergi kan. Ni nak main program ni pun kadang-kadang main senyap-senyap, tak beritahu kat jiran sebelah pun kan. Tiba-tiba hang main juga rupanya kan. Tak bagi tahu di tempat sana, jumpa di sini. Tak bagi tahu pasal apa? Takut nanti kena cop, kena label, kena macam-macam. So tak bagi tahu kat orang lah. Mai tadi jumpa sini, orang pun sama dengan aku, orang sama lah. Aku pun nak berubah juga ni. Ustaz Yusof, ringkasnya, apa yang Ustaz Yusof nak nasihatkan kalau adakan kita ini di sini ataupun yang di rumah lah, yang sedang menonton di rumah tu. Yang di rumah tu mungkin sebab itulah tak mai pasal pasal takut orang nampak, hang mai juga rupanya ni program ni. Mungkin saya kata mungkin lah. So Ustaz Yusof, boleh kita dengar sikit nasihat daripada pencetus ummah kita ni? Silakan Ustaz Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan nampak diam je kan? Ngantuk ke apa ni? Baik, saya ni sebenarnya lebih suka berdiri, tapi tak apalah, saya duduk lah. Baik, soalan tu mudah saja. Kita tahu bahawa kumpulan-kumpulan yang nak pergi kepada yang kita sebut tadi sebagai golongan yang berjaya, kita ni dipanggil kumpulan-kumpulan al-ghuraba, kumpulan yang asing daripada orang lain. Dalam banyak-banyak negeri ni, Perlis ni dia beza sikit. Ni pun nak pergi perkampungan sunnah pun nyorok-nyorok jugalah kan. PU ni rupanya dia Wahabi. Ada juga dalam grup-grup PU tu kan. Kita kata, saya ni terima secara profesional, orang panggil saya datang lah. Tapi kita sebagai seorang Muslim yang yakin jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar. Jadi sebenarnya apabila ramai orang yang memusuhi kita dan sebagainya, itulah di antara tanda alamat kita ini adalah kelompok yang Nabi sebutkan di antara orang-orang yang berjaya tadi itu.
antara hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan bahawa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, biasa tuan dengar hadis ni. Hadis ni boleh jadi motivasi untuk kita. Sebab kita buat satu amal kerana Allah, bukan sebab manusia. Ada sampai masa memang kita kena terus terang, aku ni memang hang nak panggil aku Wahabi, hang panggil lah. Kan? Hang nak panggil aku apa pun dah. Memang itu sifatnya. Baik, yang pertama begini. Antara tanda kita ini dimusuhi dan sebagainya, itu adalah tanda kita ni golongan ghuraba. Kena ada semangat yang kuat. Kata Nabi, tuba lil ghuraba. Untungnya orang-orang yang asing ni. Siapa dia? Unasun salihun fi unathin su'in kathir. Golongan yang asing yang pelik tu adalah orang yang saleh yang berada pada ramai orang yang dia berkelakuan buruk. Yang mana kata Nabi lagi bahawa man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Nabi kata kumpulan hak yang sikit tu, orang yang ikut dia tu tak banyak, yang tentang dia, yang lawan dia itu banyak. Nabi kata tuba lil ghuraba. Untunglah orang yang sedikit itu. Itu tandanya. Jadi hadis ni boleh bagi semangat dekat kita. Kita lebih sayangkan Allah dan Rasul daripada utamakan orang lain. Yang kedua, memang sudah menjadi sunnah dan fitrahnya, hatta kan pada zaman Nabi dulu, asal-asalkan orang panggil dia apa? Sebelum Nabi menjadi Rasul, orang panggil dia apa? Al-Amin, betul tak? Al-Amin, Al-Amin, orang yang jujur. Tapi start saja Nabi dapat wahyu, Allah suruh Nabi menyampaikan dakwah tauhid. Orang dah lupa dulu dia ni adalah Al-Amin. Orang panggil dia apa? Sahirun kadzab. Dia ni seorang ahli sihir, pembohong. Nabi, makhluk yang semulia-mulia manusia di muka bumi, orang yang ada wahyu pun orang akan tetap musuhi dia. Apatah lagi kita manusia yang biasa, bahkan diberikan label-label, gelaran-gelaran seperti mana yang diberikan kepada Nabi. Nabi ni ahli sihir, Nabi ni seorang pembohong. Ayat Quran ni bawa itu adalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Maka Allah menyebut kisah tentang suka menggelar-gelar, menambah-nambah sesuatu ini. Allah nyatakan dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-112. Ayat tu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Tengok. Nabi kata setiap nabi-nabi ni dijadikan dia ada musuh dia. Tahu tak musuh dia yang pertama apa? Syayatin al-ins. Syaitan daripada kelompok manusia. Jadi kalau sahabat kita yang yang tak suka dengan kita dan sebagainya itu, mungkin dia seperti Ustaz Razali sebut, dia ni syaitan daripada ins. Dan ada musuh di kalangan Nabi, dia panggil syayatin daripada kelompok-kelompok jin. Mereka ni buat apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Sebahagian mereka membisikkan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Biasalah label. Nak bagi nama Muhammad bin Abdul Wahab, nak bagi kumpulan ni nama Muhammadi, dia pergi kat Muhammad. Betul tak? Dia bolehlah nama Wahabi lah contoh. Tapi mudah-mudahan kita kembali kepada sifat mentauhidkan Allah daripada perkataan apa? Al-Wahhab. Allah bersifat Al-Wahhab. Imam Ahmad kata apa? Orang tuduh dia orang tuduh dia Syiah ataupun dia ni seorang Rafidi sebab dia sokong dia defend sahabat. Dia kata, hang nak label aku, label lah. Kan, hang nak label aku Rafidi lah. Selagi mana aku membenarkan Nabi, aku mencintai para sahabat, tak apa. Jadi bab label-label ni tuan-tuan jangan duk patah semangat. Jadi yang terakhir yang boleh dijadikan motivasi dalam hidup kita, ada hadis yang Nabi sebut. Hadis itu hadis yang
menyebutkan pada akhir zaman ni, hadis ni adalah hadis riwayat Abu Daud, yang Nabi kata begini, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Nabi kata sesungguhnya di masa akan datang akan ada hari-hari yang harus dilalui dengan penuh kesabaran. Kita nak buat yang ini, orang tentang, nak buat ini, orang tentang. Jadi kata Nabi, akan sampai masa kamu akan datang, kamu akan lalui hari-hari itu dengan penuh sabar, kata Nabi. Kemudian kata Nabi lagi, fihinna mislul qabdi alal jamri. Hari yang kamu akan lalu itu seperti mana kamu akan memegang bara api. Maknanya Nabi kata, kalau kamu kena lalu masa-masa itu, tempoh itu kamu akan lalu dengan penuh kesabaran. Nak lalu sabarnya macam mana, seperti mana kamu memegang bara api. Kita pernah dengar hadis daripada Al-Irbad bin Sariyah tu kan. Hadis yang ke-28 dalam Matan Al-Arba'in Al-Imam Nawawi. Yang suatu hari Nabi memberikan peringatan kan. Yang Nabi memberikan peringatan yang sehinggakan kata para sahabat, Nabi ni kalau dia bagi peringatan, kata apa, sampaikan apa, hati dia orang ni terasa memberi kesan kepada hati, menyebabkan air mata nak, para sahabat nak, wa dharafat minhal uyun, air mata nak mengalir. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau ni nak sampaikan nasihat tu seolah-olah engkau nak pergi dah, seolah-olah peringatan yang dah terakhir dah. Maka para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, fa'ausina, beri kami wasiat, beri kami nasihat. Nasihat ini kata Nabi apa? Antara salah satu Nabi kata bertakwa kepada Allah, taat kepada pemerintah, as-sam'u wa ta'ah. Nabi kata apa yang seterusnya? Nabi kata apa? Sesungguhnya sesiapa yang hidup lagi selepas, siapa di kalangan kamu yang hidup selepas daripada aku, kamu akan dapati akan berlakunya banyak perselisihan. Fasayara itilafan kathiran. Nabi dah bagi tahu akan datang selepas zaman Nabi. Kita dah masuk zaman yang keberapa? Zamannya 1400 dah jauh. Kita akan jumpa perselisihan dan perdebatan. Jadi kata Nabi apa? Pada ketika itu kata Nabi, kamu buat apa? Kata Nabi apa? Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Macam mana pegangnya? Addu alaiha bin nawajis. Kamu gigit dia seperti mana kamu gigit dengan gigi geraham kamu. Maknanya kena kental melawan. Dan orang yang melalui, dan saat ini pun sebenarnya kita dah nampak dah, seperti mana hadis yang Nabi sebut. Hari ini kita duduk dalam keadaan yang sabar, mempertahankan sunnah seperti mana memegang bara api. Maka kata Nabi, kalau kamu boleh jadi begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum, kita akan diberi ganjaran oleh Allah seperti mana 50 orang yang melakukan amal kebaikan itu. Sebab kita sabar. Orang nak kata apa, katalah. Sebab tujuan kita mencari redha Allah, bukan redha manusia. Jadikan hadis-hadis ni menjadi motivasi dalam diri untuk sentiasa tamasuk dan iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertunjuk-pertunjuk yang pernah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Boleh Ustaz Razak? Saya berhenti kat sini tak? Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Kalau biar lama tu dia mungkin akan bangun diri semuanya kan. Dia memang ceramah berdiri kan. Tapi tak apa. Apa nama Ustaz Ghazali, Ustaz Yusuf pesan untuk kita sabar kan. Kadang-kadang kita ni adalah sabar jugalah kan. Tapi sampai kadang-kadang ni setiap hari ni telinga ni dah tak mampu untuk nak menahan tohmahan. Mata tak mampu lagi untuk nak membaca komen-komen di Facebook kita ni kan. Kadang-kadang kita ni, ada sebagian kita ni yang kadang-kadang dia terlajak. Dia punya apa?
reaksi, respon kepada benda tu kadang terlebih sikit. Jadi apa nasihat Ustaz lah untuk kita semua ini? Apakah langkah ataupun cara yang terbaik barangkali, yang praktikal barangkali untuk kita menghadapi kesemua itu? Kita nak ajak juga kawan-kawan kita yang dekat, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk sama-sama jom kita membetulkan cara hidup kita ini, fahaman kita ini, akidah kita ini, ibadat kita ini kembali memperbetulkan ke atas jalan sunnah. Kadang-kadang ada yang gunakan cara yang pihak sana dia bukan kata benda tu tak betul, dia akui betul tapi dia kurang setuju dengan kaedah yang kita sampaikan itu. Mungkin bahasa kita mungkin agak sedikit kasar ke, mungkin tak kena cara. So apa nasihat Ustaz untuk kita semua malam ini bawa balik pulang malam ini supaya dalam kita nak ajak orang lain juga, ajakan kita juga menepati cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja konten itu menepati sunnah, tetapi cara kita, uslub dakwah kita juga menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Fadil Ustaz Razali. Jazakallah khair. Agama Islam kita ni sebenarnya satu benda yang besar. Dia bukan satu benda yang kecil. Dan dia datang melalui jalan yang jelas, iaitu basirah, yakni ilmu, atau melalui sistem iqra, sistem analisa, kajian dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, pada asal agama datang kepada manusia di dunia ini, maka agama itu sendiri mencakupi isu yang sangat besar. Pertama, isu berkait dengan isu akidahnya, isu ibadatnya, isu muamalahnya, isu politik dan isu akhlak. Jadi untuk nak implementasikan ke semua benda perkara-perkara ini kepada umat manusia daripada Tuhan Allah Ta'ala Rabbul Alamin, maka di sini pentingnya peranan Rasul, peranan para Rasul. Jadi para Rasul inilah yang akan menjelaskan kepada umat manusia apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla daripada hamba-hambanya. Ada pun masalah perselisihan khilaf yang berlaku pada kalangan manusia. Sama ada khilaf itu timbul kepada cercaan, tomahan dan sebagainya. Ia berpunca daripada dua perkara. Sama ada, pertama, khilaf ini kerana dua-dua tak tahu. Dua-dua tak tahu tentang isu agama. Maklumat yang sampai padanya tak jelas. Dan interpretasi tentang satu-satu agama itu tidak seia dan tak sekata. Balah, berkelahi. Cuba seandainya sesuatu isu agama itu sama-sama faham. Berkelahi tak? Ia takkan kelahi. Dia akan duduk kedai, makan harum manis dengan pulut. Tak, betul tak Ustaz Syed? Macam kita ni lepas ni kita cari pulut ah. Dah balah dah. Sebab itu, satu benda yang kita kena realize, bahawa agama kita ini dia mempunyai sofistikasi dia panggil. Jadi spesifikasi ini penting. Sebab itu apabila agama yang kita faham lari daripada spesifikasi ini, maka inilah agama yang ditolak dan menimbulkan khilaf. Pertama, bila menyebut tentang agama ini, tajuk agama tu mestilah datang daripada Allah Rabbul Alamin. Kita cakap tajuk apa? Solat. Solat itu ada nas tak menyebut hal solat? Mesti ada sebut nas kan? Solat wajib dan solat sunat. Okey, tak apa. Okey, setiap solat sunat tu ada nas tak? Kalau ada nas, yes, selesai untuk spesifikasi yang pertama. Tiba-tiba tentang solat, tiba-tiba mari solat hadiah. Lepas mati kena ada solat hadiah. Saya tak nak sebut kat mana, tapi siapa juga WhatsApp tu saya tu, solat hadiah. Bila seorang tu mati, kena beri ke dia solat hadiah. Tak ada mandi, tak ada kafan, tiba-tiba kena beri solat hadiah.
Sekarang kita nak tanya, solat hadiah ini, awak ambil dari kitab mana? Kita, semua sunnah Nabi dan Rasul ini, sunnah-sunnah Nabi ini, sunnah Rasul kita ini direkod. Tidak direkod sama dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Sahih Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Muwatta, Al-Musannafat dan sebagainya. Takkanlah tak ada dalam ni. Takkanlah tak ada. Dan kalau tak ada, mari mana ni? Maka kalau tidak ada, reject. Itu satu. Yang kedua mengenai fadilat dia. Setiap isu agama ini dia ada fadilat dia. Solat dia ada fadilat dia, puasa ada fadilat, zakat ada fadilat, selawat ada fadilat. Tetapi tiba-tiba didatangkan fadilatnya bergunung-gunung. Tak apa, awak itu hak awak, awak nak cakap satu benda, awak datangkan fadilat, kita tak ada masalah. Soalnya siapa kata tu? Siapa cakap ni? Kalau orang kata Tok Guru awak, tak apa, fine. Tok Guru awak ambil daripada mana? Ini perlu kepada sistem sanad, hadis. Sanad. Kalau kita cek 2-3 kali, mulai tengok muka kita macam ni, tu tak ada apa, kejap lagi, ini Wahabi. Tu je sebenarnya. Sebenarnya dia gagal untuk nak menentukan mana spesifikasi tu. Yang ketiga, lafaz. Lafaz agama. Semua benda berkait dengan lafaz dan amalan. Lafaz dulu kita pergi. Lafaz-lafaz agama ni mana boleh kita reka? Semua benda ni amrun tauqifi. Boleh ke kita baca Quran ikut sedak kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu waladdallin. Kita boleh baca lagu tu? Kita tak boleh baca, saya ikut suka hati kita. Semua datang daripada Rabbul Alamin. Sebab ini protokol Allah. Sama juga berselawat. Boleh berselawat. Awak nak berselawat daripada pagi sampai ke petang, malam besok rebah menungging orang tanu kata, tak apa. Tapi lafaz yang awak datang tu daripada mana? Sedangkan dia itu ibadat. Contoh selawat, misal kata selawat yang kita selalu sebut dalam TV pun saya dengar benda ni. Dalam radio ada, TV ada, orang panggil selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama? Tibul qulubi wa dawaiha. Wa afiatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Ni hak dia baca ni. Tibul qulub, perawat, doktor hati lah, penyembuhnya, penyihat lah, cahaya dan sebagainya. Okey, tak apa. Sekarang kita nak tanya, awak ambil mana benda ni? Dalam hadis mana sebut benda? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta? Tak ada. Dah tak ada, awak ambil mana? Bagaimana boleh dikatakan agama kalau benda tu tidak relate di zaman Nabi SAW? Sebab yang menyampaikan agama asal daripada Nabi SAW. Sebab tu Imam As-Sayuti rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam menakalkan kata Imam Malik rahimahullah, illam yakun yawma idzin dina fala yakuna al-yawma dina. Kalau zaman itu tidak wujud apa yang dikatakan agama, maka hari ini tidak boleh diiktiraf sebagai agama. Walaupun kata itu ada selawat, tapi selawat awak tu selawat batil. Kenapa? Kerana fail dari segi lafaz. Walaupun you bawa maknanya apa nama fadilat, salawat itu bermacam-macam hadis sahih, dari segi fadilat awak lulus. Dari segi nama selawat, nama ibadat lulus. Fadilat lulus, lafaz fail, maka puspakon tak terima. Yang khususnya cara buat. Sebab Islam ibadat ini dia bukan main boleh reka, cara berselawat. Awak berselawat kalau duduk diam-diam tak boleh ke? Yang awak kena nak berjoget macam kera ni apa? Kera put dahi. Allah kata aku dah buat aku ni. Tak maaf lah, sebab saya pun gitu juga dulu. Kita sama juga, sama mazhab ya. Lebih pada tu lagi. Kita tekong tahlil jangan main-main. Kalau cakap bah tahlil nak aku mana? Cuba khabar. Cuma learning je tinggal dah, kita tahu dah Nabi tak buat. Sebab Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, takkan kita nak buat. Jadi sebab itu awak nak berselawat pergi, tapi bila lafaz awak silap, cara awak silap, maka itu orang panggil ad-din, bukan. Cara salah. Semayang kalau salah cara boleh ke? Hanya kerana tomak ninah tak ada tomak ninah. Nabi SAW salli fa innaka la tusalli. Mungkin ulang balik semayang pasal kamu tak semayang. Di dalam riwayat Al-Bazzar
dan juga riwayat Al-Bazzar, Ad-Darimi, hadis hasanahu, hadis sahih Al-Albani rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud. Satu hari dia melihat satu kelompok orang berzikir dengan suara kuat. Di dalam suara kuat. Berzikir kuat sebagainya. Ibn Mas'ud pergi dan bercakap, kubur Nabi tu basah lagi. Tak kering lagi. Tiba-tiba kamu buat benda yang hak Nabi tak pernah buat ni. Suara kuat begitulah, beginilah. Huha-huha, orang kata. Puak-puak ni jawab mudah aja. Ya Abu Abdul Rahman, kita buat benda ni semua bukan lain melainkan kita nak kebaikan. Ini agama ikut kepala otak orang panggil ni. Ini orang panggil kepala otak ni. Ini adalah siapa punya asas dia? Iblis. Iblis mengasaskan agama mengikut dua, kepala otak dan juga hawa nafsu. Dalil nahi. Betul tak? Nahi tak ada. Kita buat benda ni kerana nak baik. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud menyebut kembali, kami muridin ilal khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang nak buat benda baik tapi ia tidak mencapai kebaikan tu. Pasal apa? Pasal awak buat mengikut spek yang tak betul, di luar daripada spesifikasi yang dibenarkan syarak. Ada ibadat yang berkait dengan bilangan, ada berkait dengan waktu, ada berkait dengan tempat solat dalam tandas. Tak boleh. Awak nak baca Quran, bacalah di masjid atau baca di rumah. Ya kamu duduk tepi kubur tu apa? Macam tempat lain ke? Dibaca tepi kubur ataupun dibaca untuk orang mati. Soalnya orang mati di Madinah ni berlambak zaman Nabi SAW. Tak ada seorang pergi ngapal Quran tepi kubur. Setidak-tidaknya pergi ngapal tepi kubur Nabi SAW. Setidak-tidak. Tak ada kita dengar sahabat pergi mengapal tepi kubur Nabi. Mudah-mudahan dapat Quran dengan cepat dalam kepala. Mengalir macam elektrik lagu tu. Tak ada. Ini semua andaian. Ini orang panggil agama andaian. Mengandaikan saja benda tu baik, tetapi tidak ada satu bukti daripada Allah Rabbul Alamin atau daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu awak tu khilaf dengan nas. Sebab tu awak khilaf. Apabila dihujahkan kepada awak dengan hujah yang benar bahawa ini tidak ada nas, tak apa, tak ada apa asal baik. Itu agama kepala otak apa panggil. Kalau bahasa Terengganu bekeng lah sikit bunyi. Sini orang panggil bahasa ikut apa ya? Ikut akal je. Lembut sangat, tak sedap dengar. Kalau buah kepala otak tu kuat, dia masuk balik. Siapa kumuh, dia buat balik pas benda ni. Dan juga melibatkan syarat sah dan syarat batal dan rukun-rukun. Sekurang-kurangnya 10 atau 11 spesifikasi yang perlu kita kena lalui untuk memastikan agama ataupun ibadat yang kita buat itu diterima Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, itu yang disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim wa Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu-satu amalan agama yang kita tak pernah suruh, yang kita tak nak beri guideline, fahuwa raddun, dia tolak. Walaupun kamu buat benda tu sampai beratus tahun usia pun tak gunanya. Apa? Tuhan ni mak bapak kita ke? Kita buat tu mesti diberi kita. Gitu ke? Walikullin darajatin mimma amilu. Tuhan kata. Siap kamu akan dapat darjat apa yang kamu buat. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu ya Rabb, pasti kita akan tanya setiap mereka itu tentang apa yang pernah mereka lakukan di muka bumi itu. Sama ada batil ataupun betul, kita akan catat. Oleh kerana itu, untuk memperolehi satu bentuk agama yang menurut speknya yang benar, maka perlulah kita tanya Nabi SAW. Kena refer kepada Nabi SAW. Dan Nabi nak mati dah. Nak refer ke siapa sekarang? Terpaksa kena refer dengan kitab-kitab hadis. Dah mau tahu ke baca kitab hadis ni? Boleh baca bahasa Arab? Kalau boleh baca, baca. Kalau tak boleh baca, tu pentingnya Tok Guru talaki. Tapi hari ni, oleh kerana dunia hebat hari ni, talaki dengan YouTube. Talaki dengan YouTube, dia talaki dengan FB, talaki dengan WhatsApp, berasak dia punya. Tu. Copy paste. Mu ambil mana?
sebelah. Agama ni bilik-bilik je. Sebab tu memahami agama bukan dengan face to face dengan Tok Guru ni ini orang panggil mengambil agama cara bidah. Walaupun mengaku salafus salih. Sebab tu face to face ini adalah asal sunnah pengambilan agama, talaki. Sebab tu Allah Nabi sendiri bertalaki dengan Jibril. Itu bukan kita tak kata tak boleh langsung, itu hanyalah aksesoris saja, tetapi face to face ni penting. Demi memastikan spesifikasi itu betul. Cuba tengok kita duduk sini beberapa hari aja di depan muka orang yang bercakap. Tak sama dengan kita dengar dalam YouTube. Tak sama. Lagi pula kita nak tanya Tok Guru, dia duduk di YouTube dia rakam 500 tahun yang lalu duduk dalam tu. Dan nak tanya Tok Guru mana? Saya ngaji dah Tok Guru. Dan mana pengiktirafannya? YouTube. Sebab tu kita tak akan dapat sertifikasi ni. Sebab itu apabila kita salah dalam memahami agama yang dikandalkan Allah, maka timbul ada dua puak. Satu puak yang faham, satu puak yang tak faham. Kalau yang faham tadi cuba memahamkan yang tak faham tadi, maka itu terbagi pada dua. Ada yang kepala dia tu macam muara sungai, maka terima belaka, ia panggil open minded. Hak yang satu lagi tu, hak yang macam tajam macam mata tombak tu, itu orang panggil apa? Close minded ke apa bahasa putih panggil. Ni otak berat ni. Otak yang tak nak terima ni, terima nasihat, tak ada. Otak ni Allah Taala namakan golongan juhala, jahil. Kalau kita cakap sekali dia tak nak dengar, dua kali tak dengar. Tiba-tiba dia kata kita sesat. Untuk peringkat pertama, wa'arid anil jahilin. Jangan layan puak ni, ramai lagi orang lain nak tahu. Kita pergi layan orang, benda kita nega barang, orang tak nak barang kita. Lepas tu kata barang kita tak molek pula. Silap-silap pula kena sakit kepala dia tegang. Baik lari pergi cari orang lain. Layan orang benda bobo ni. Biar situ ada yang nak mati nak hidup. Bukan semua orang yang kita boleh layan tak muka bumi. Orang tak nak pergi layan apa. Kita pergi cuba. Akhir sekali mudarat lagi besar daripada manfaat. Nak betul tak? Pergi cari orang yang nak. Cuma sekarang dalam hal masalah yang dikatakan timbul masalah pententangan, ini masalah dari sudut dakwah. Ini disebut cara metodologi menyampaikan. Jadi sebab tu agama datang ni melalui manhaj. Manhaj ini metodologi untuk memahami. Sebab tu metodologi ada dua. Pertama untuk memahami nas. Yang kedua cara nak melaksanakan. Sudah faham satu bab. Cara nak buat satu bab. Dan yang satu lagi cara nak sampai satu bab. Sebab tu benda ni semua adalah perlu kepada satu ilmu. Dibimbing. Dibimbing. Sebab tu kita rasa boleh berdakwah. Mengaji sekejap, 1 jam kita balik. Kita kata Nabi tak buat benda ni, haram. Awak bukan pakar bagian ni. Cara yang paling bagus sekali menasihati dia ialah panggil dia, ajak pergi ngaji. Mula jadi ulama, fatwa, tak payah. Kalau tidak, balas adik-beradik. Dakwah yang paling bagus sekali ialah ajak dia mari belajar. Biarlah awak tahu 20%, 30%. Yang penting biar dia mari ngaji. Tapi kita ajak pergi makan, pelah harum manis. Pergi bahan kopi tiang. Siapa tengah malam. Nak ajak pergi ngaji tak nak. Ini betapa hebat pada banyaknya ilmu kita ni kadang-kadang ngaji. Siapa lupa nak ajak orang mari ngaji. Ini satu benda yang salah. Takkan kita seorang je nak makan ilmu sunnah ni. Orang yang penuh bahar. Ini silap kita. Lepas tu bila kita cuba nak tackle orang dengan ilmu yang tak cukup, bila orang counter attack kita balik, kita tak boleh jawab, kita pun mula naik panah, telinga pun berasak, mula menghabiskan aku, memperbidakan kamu tu jadinya. Sebab awak tak cukup alat untuk berperang. Zaman sekarang dah main dah, kerih-kerih dengan kit 8,000 dah main dah tu. Dah main dah jenis gitu, dah main dah. Orang pakai senjata canggih. Begitulah kita nak menghadapi umat. Walaupun hanya adik-beradik. Soalan atas khabar tu, berapa banyak dah orang ngadu pada anak. Dia gitu je sebenarnya. Macam mana susahnya adik-beradik, payahlah sebagainya. Bukan payah, mu tak ada ilmu. Mu tak ada ilmu untuk nak mendekatkan dia kepada kebenaran. Even orang kafir tu dakwah street dakwah hari ni pun tak tahu benda agama, boleh terima agama. Tak kamu yang dah faham dah agama tak boleh nak faham. Cara awak nak apply benda tu salah. Maka timbullah yang ada. So kalau awak kata sesat pula kamu marah. Sebenarnya salah. Sebab mungkin boleh jadi
Approach kita salah, tak betul, tak cukup. Jadi tak ada kata apalah kalau orang kata awak sesat. Tapi kalau orang macam kita, orang kata sesat, mujur baru. Sebab apa? Lagi orang kenal kita ke mana? Dia kita, biar kata nak ke mana. Lagi orang kata, lagi kita seronok. Tak payah. Kalau saya di PT, saya buru restoran Wahabi, saya buru. Biar ramai orang kenal. Now, travel Wahabi, Washirah. Jadi saya rasa itulah maknanya sebenarnya perkataan-perkataan negatif yang diberi kepada kita sebenarnya tak memberi berkah apa pun. Tak memberi berkah apa pun. Tetapi apakah kita punya hasil? Apabila kita berdepan dengan umat, apa hasil yang kita boleh beri ke dia? Daripada kita belajar agama, kita belajar benda yang sunnah, benda yang hak, benda yang betul. So sejauh mana kita boleh apply apa yang kita tahu pada orang? Kalau kita tak mampu nak apply, kita ajak dia mari belajar. Pujuklah dia, pujuklah dengan gaya bahasa. Kalau tak tahu cara nak berdakwah sebagainya, itu pentingnya kita masuk kuliah ataupun kelas-kelas dakwah. Seperti misalnya kata IDT, Interactive Dakwah Training macam MRM semua tu, kena ikuti program dia orang. Macam mana cara kita nak tarik orang. Jangan ingat kita ni ada syahadah, ada Islam bagus, boleh ngaji Quran bagus sebagainya, cara dakwah kita pun tahu semua. Tak, saya dulu pun tak tahu. Jadi kita ada dua sebenarnya kat Kuala Lumpur lah, sini saya dah tahu lah. Interactive Dakwah Training. Dulu saya ingat apa benda Interactive Dakwah Training berada Lim Ju ni, apa benda sebenarnya, saya tak tahu. Bila kita duduk dalam tu baru kita tahu bagaimana kita nak mendekati manusia, even Muslim atau non-Muslim, apa yang perlu cakap, apa yang tak perlu cakap, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Baru kita tahu. So kita kena belajar. Kita ada dua di KL, Interactive Dakwah Training pun ya, MRM, majlis apa benda tahu, kita punya booth di sana tu. Jadi kena mendekati mereka, kena ikuti kuliah ataupun apa yang panggil program dia, baru kita tahu cara nak dakwah. Baru tahu. Sebab masalah hidayah, orang nak ikut cara sunnah ni, itu Allah Ta'ala yang buka hati dia. Macam Ustaz Syed beritahu tadi, itu memang milik Allah. Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk pada itu yang beri petunjuk Allah. So oleh kerana itu, rekasnya itulah kita kena tools kita tu kena ada, dan kita kena faham spesifikasi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain melainkan kita kena pergi kepada orang yang pakar. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz Razali ya. Semakin tengah malam semakin semangat, macam-macam bahasa keluar malam ni ya. Apa Ustaz? Bahang kopi tiang sampai tengah-tengah malam. Kopi tiang bunyi ya. Tak apa. Bagi yang belum lagi puas hati nak mendengar nasihat daripada Ustaz ni, esok Ustaz akan ada lagi satu sesi ya, bersama dengan Ustaz khusus bersama dengan beliau. Kita boleh lagi mengutip mutiara ilmu daripada beliau. Hadirin hadirat sekalian, kita punya forum sudah pun sampai ke penghujung rancangan insya-Allah. Malam ni saya bagi chance untuk balik awal lah. Nak sambung lah esok lagi satu hari insya-Allah yang terakhir. Cuma sebelum kita tutup ni, saya nak bagi lagi peluang kepada Al-Fadhil Ustaz Rashid dan Ustaz Yusof untuk lebih kurang 1-2 minit untuk simpulkan dan berikan rumusan untuk kita bawa pulang malam ini sebagai bekalan untuk sebagai penutup kepada program perkembangan sunnah untuk hari yang kedua pada hari ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz Rashid. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadhil moderator, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut step dan pecahan spesifikasi yang disebutkan oleh Ustaz Razali tadi, tidak ada ruang dan tempat untuk orang yang malas. Malas berfikir, malas belajar, malas baca Quran, malas mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malas berbincang, malas nak tanya. Dia akan jam, berhenti macam tu aja. Last sekali kalau dia duduk pun dia kata, "Ustaz, last sekali boleh ke tak boleh?" Tu je. Sebenarnya ramai manusia yang macam itu. Dan bagi orang yang macam ini pun, kalau betul-betul level dia memang macam itu, kita kena raikan kewujudan dia dan tak boleh dipaksakan. Kita boleh ajak, cuma orang yang begini kita perlukan satu environment,
satu support sistem untuk biar dia ni kalaupun tak boleh berfikir, tapi yang dia ikut dan yang dia contoh itu adalah benda yang elok-elok. Baru kita dapat membina satu komuniti yang sekurang-kurangnya kalaupun tidak dapat menepatilah zaman salafus salih dulu, tetapi dari sudut dalam kerangka amalan tertentu, dalam beberapa ciri nilai dan akhlak itu, kita rasa kita berada pada landasan yang betul. Itu poin yang sangat penting. Dan satu lagi tuan-tuan ialah kita perlu terima agama ini dalam bentuk yang lapang dada. Pasal kita berkayuh dalam hidup ini dengan agama Allah Ta'ala. Kita terima jangan dalam bentuk yang terpaksa. Jangan dalam bentuk yang nak buat macam mana dah semua orang macam ni, kita pun ikut jugalah. Ada setengah-setengah orang yang saya kenal, bukanlah kenal lah, kita jumpa. Kami kat sini je macam ni, sembahyang Masjid Alwi je macam ni. Balik kampung, sembahyang surau nu, patah balik lagu asal lah tak. Ataupun ada juga yang pelik kan, dia tak sangka pelih ni lain pada orang lain. Benda-benda ni semua ni tuan-tuan, memerlukan kepada, seperti mana disebut Ustaz Razali tadi, dia perlukan kepada ajakan, perlukan kepada dakwah. Tuan-tuan, tadi seruan kita ialah ajak semua untuk kita berjaya, datang, berfikir, tuntut ilmu, laksanakan ilmu, ajak orang untuk turut sama dengan kita. Ajak orang untuk turut sama dengan kita. Bahawasanya Nabi SAW menjanjikan untuk kita, bila kita dapat memberikan petunjuk, Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada seorang atas sebab kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu motivasi yang Nabi bagi. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, dan kita tak boleh tunggu sampai tahap kita ini perfect, kita ini dah tak ada salah baru nak ajak orang. Tak. Dalam keadaan kita serba kekurangan inilah, sama-sama sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Razali tadi, ajak sekali kita duduk, kita mendengar. Tuan-tuan ada negeri yang baik, tuan-tuan ada masjid dan tempat pengajian yang baik, tuan-tuan ada mufti, ada para asatidzah yang baik di sini. Datang tuntut ilmu, jangan berhenti pada satu tangga. Bagi yang memang tak boleh nak fikir, kalau dia fikir lebih dia muntah, carilah orang-orang yang soleh, kawanlah dengan mereka. Cuma yang saya tak boleh nak faham, kalau orang tu dia boleh bincang tajuk 1 MDB sampai ke lubang cacing dengan segala managing of the board director dia, semua dia boleh bincang yang tu. Kita bagi sepatah hadis, tak boleh nak fikir langsung dah. Bagi sepatah ayat Quran, yang ni tak boleh nak faham. Berat sangat yang tu. Jadi kena imbangkan benda-benda yang begini. Kalau dunia kita boleh usahakan, mungkin tak sama kan kita punya kefahaman tentang dunia tu, memang mainan kita cepat kita faham. Bila main tentang agama lambat sikit, tak apalah lambat tu, jangan tak boleh nak faham langsung. Terutama dalam urusan-urusan fardu ain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan segala tip yang dilonggokkan, yang dilambatkan kepada tuan-tuan, pandai-pandailah kutip sikit sebanyak, supaya saya dan tuan-tuan, kita semua berada dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Supaya kita jadi orang yang berjaya. Pasal rujuk di awal tadi kita kata, tempat orang yang berjaya itu, Allah Ta'ala kata wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Ta'ala sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala janjikan untuk orang beriman, lelaki dan perempuan, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya dengan sungai-sungai. Wa masakina tayyibah, dengan tempat tinggal yang baik. Di hujung ayat itu Allah Ta'ala kata dzalika huwal fawzul kabir, yang itulah kemenangan yang besar, itulah kejayaan dia, kejayaan yang besar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita berjaya semua insya-Allah. Wallahu Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ringkas saja sebab tuan-tuan pun dah urut kaki dah, dah pusing sini pusing sana. Tak apa. Baik, biasanya orang yang hadir dalam majlis ilmu, kita dah kenal sunnah, alhamdulillah.
Tapi kita kena ubah macam Ustaz Abdul Rashid sebut tadi tu, kena langkah satu lagi. Tuan-tuan tak rasa rugi ke kalau kita ni tak jadi juga di kalangan orang yang menyampaikan? Ada orang dia datang majlis ilmu sebab dia dapat berkat dan dapat rahmat datang majlis ilmu. Tapi dalam mind setting dia tak pernah fikir untuk dia menyampaikan apa yang dia belajar. Dia sangat rugi. Sebab Nabi kata apa? Man dalla ala khair kaman kafa ilih. Siapa yang menunjuk kepada satu kebaikan, dia seperti orang yang pelakunya. Jadi kita kena ada perasaan untuk menjadi orang yang boleh mengajar. Jadi rugi pahala yang Allah beri sekadar kita boleh untuk diri sendiri kita faham. Berbeza kalau kita ambil ilmu itu, belajar dengan betul. Sebab tu konsep menjadi talibul ilmi yang betul ni pun sepatutnya kena ajar. Tuan-tuan harap sunnah ni berjalan, banyak bergantung kepada ustaz-ustaz yang ada, rasanya sangat sukar. Jadi memerlukan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyampaikan. Apa wadahnya, apa caranya itu terserah kepada masing-masing. Tetapi mesti ada niat dan azam untuk menyampaikan apa yang telah pun dipelajari. Mudah-mudahan sunnah ini hari demi hari, tahun demi tahun ia akan berkembang. Mudah-mudahan negara kita ini semuanya akan menjadi manhaj yang mengikut salafus salih. Saya bagi pihak saya mohon ampunan maaf, termasuk kepada ustaz-ustaz saya, Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Ghazali. Dia ni guru-guru saya juga sebenarnya. Tapi kita berusaha sekadar yang mampu, mudah-mudahan. Jadi aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wa la taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada P.U. Yusof, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid, terima kasih kepada Ustaz Ghazali, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, di atas sana puan-puan, dan juga di luar sana, dan juga yang di rumah. Terima kasih semua. Kita tangguhkan forum malam ini dan kita berjumpa lagi pada esok hari insya-Allah. Saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk acara seterusnya. Dipersilakan. Sekian, terima kasih. Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada malam ni Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib, dan juga diucapkan ribuan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan katsira kepada para panel pada malam ini.